Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kumpulan 10 dalam subjek kajian tindakan dalam pendidikan akan membentangkan tugasan kami yang bertajuk proposal kami ialah meningkatkan penguasaan 5 asas hukum tajwid tanwin dan nun mati menggunakan teknik Give Me Peace terhadap 10 orang murid darjah 4 dan 5 di Sekolah Rendah Islam dan Tahfiz Al-Quran Darul Irfan Taman Saujana. Next. Ini adalah kami, ahli kumpulan kami terdiri daripada 5 orang ahli dan senarai nama kami adalah seperti berikut. Next. Saya akan membentangkan refleksi pengalaman pengajaran dan pembelajaran kami. Ahmad Kudri ialah merupakan salah seorang kumpulan kami yang juga merupakan seorang guru agama di Sekolah Rendah Islam dan Tahfiz Al-Quran Darul Irfan Taman Saujana. Jadi sewaktu proses pengajaran dan pembelajaran, biasanya beliau mengadakan sesi talaki dan musyafahah. Jadi beliau menyemak bacaan murid seorang demi seorang. Jadi ketika inilah beliau berkongsi masalah dengan kami. Beliau mendapati pelajar di sekolah tersebut terdapat masalah berkenaan dengan hukum tajwid selepas mengadakan sedikit sesi soal jawab. Jadi memandangkan situasi ini amat membimbangkan untuk kami. Jadi kami pun sebab kerana ia melibatkan bacaan Al-Quran, jadi kami berbincang untuk mengatasi masalah ini. Jadi kami mengambil langkah seterusnya untuk mendekati kumpulan sasaran tersebut. Mereka sangat lemah dalam mengingati kumpulan huruf-huruf hijaiyah dan berkaitan dengan hukum tajwid. Jadi di sini kami berfikir dan bertukar pendapat bagaimana cara untuk mengatasi masalah murid yang susah mengingati hukum-hukum tajwid, dan kami mendapat langkahnya dengan mencipta intervensi dengan menggunakan teknik Give Me Peace untuk meningkatkan penguasaan 5 asas hukum tajwid, tanwin dan nun mati hanya menggunakan kaedah jari tangan yang bersesuaian dengan bilangan 5 asas hukum. Jadi secara ringkasnya, permasalahan yang dihadapi oleh pelajar sekolah ini ialah murid keliru tentang peranan tanwin atau nun sakinah yang bertemu dengan huruf hijaiyah, dan murid juga susah untuk mengingati dengan tepat huruf-huruf hijaiyah yang berada dalam kumpulan tajwid. Next. Jadi sekarang saya akan beralih kepada fokus kajian. Kajian ini meninjau permasalahan dalam kalangan 10 orang murid darjah 4 dan 5 di Sekolah Rendah Islam dan Tahfiz Al-Quran Darul Irfan Taman Saujana. Dan seterusnya, fokus kami merupakan fokus terhadap golongan murid yang tidak membaca dengan betul dan tidak dapat menjawab hukum-hukum tajwid yang asas. Dan seterusnya ialah fokus kerja kami menekankan kepada fungsi tanwin atau nun sakinah apabila bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah. Next. Saya akan serahkan kepada pembaca seterusnya. Okay, seterusnya saya akan sambung perbentangan pada hari ini berkaitan dengan objektif kajian. Okay, objektif kami bagi pada dua bahagian, itu objektif umum dan objektif khusus. Objektif umum bagi kajian ini adalah untuk meningkatkan penguasaan murid menguasai 5 asas hukum tajwid dalam bacaan Al-Quran. Itu 5 asas tajwid lah. Okay, objektif khusus pula adalah untuk memahami fungsi tanwin ataupun nun sakinah. Dan objektif yang kedua adalah mengetahui nama-nama asas 5 hukum tajwid yang perlu diketahui, dan objektif yang ketiga adalah mengenal pasti huruf-huruf hijaiyah mengikut kumpulan 5 hukum tajwid asas. Seterusnya, next. Okay, persoalan kajian bagi kajian ini adalah yang pertama adalah bagaimanakah meningkatkan penguasaan murid menguasai 5 asas hukum tajwid dalam bacaan Al-Quran. Dan persoalan kedua adalah apakah fungsi tanwin dan ataupun nun sakinah, sejauh manakah nama-nama 5 asas hukum tajwid yang perlu diketahui, dan persoalan yang terakhir adalah apakah huruf-huruf hijaiyah mengikut kumpulan 5 hukum tajwid asas. Seterusnya kita bagi kepada pembentang seterusnya. Okey, baiklah, saya akan teruskan dengan sasaran subjek kajian. Okey, di sini terdapat 4 orang pelajar perempuan, 6 orang pelajar lelaki yang menjadi sampel untuk penelitian kami.
umur sekitar 10 tahun, iaitu Sekolah Rendah Islam dan Tahfiz Al-Quran Darul Irfan, Taman Sarjana. Cadangan tinjauan awal dan penilaian. Pertama, kami menggunakan instrumen pematian, iaitu ketika sesi kelas Tahfiz Al-Quran Darjah 4, murid-murid diberikan pendekatan pembelajaran secara berkumpulan dan penilaian secara individu melalui kaedah ini. Pengkaji mendapati bahawa murid sering melakukan kesalahan dari segi tajwid bacaan mereka agak sangat lemah. Semasa melakukan aktiviti berkumpulan, murid cenderung untuk membaca dengan yakin dan betul. Namun sebaliknya, apabila murid menghadiri penilaian individu, murid melakukan kesalahan yang jelas dan berulang. Seterusnya, instrumen temu bual. Menggunakan kaedah instrumen temu bual. Pengkaji menciptakan interaksi kelas dengan memberi fokus kepada murid-murid yang kurang berkeyakinan untuk melontarkan pendapat mereka semasa sesi soal jawab. Pengkaji mendapati murid-murid mempunyai pengetahuan dalam bacaan huruf hijaiyah dengan betul, tetapi kurang menguasai ilmu tajwid menyebabkan mereka kurang mengambil tempat dalam sesi perbincangan. Semasa perbincangan hukum-hukum tajwid, pengkaji telah bertanya kepada murid-murid seperti yang saya akan lampirkan pertanyaan nanti. Saya akan tunjukkan dalam jadual. Seterusnya, instrumen ujian lisan bacaan. Setelah mengkaji, pengkaji melakukan ujian lisan melalui bacaan Al-Quran. Setiap penilaian bacaan murid-murid akan dinilai melalui penggunaan sistem pemarkahan rubrik yang disediakan. Ini antara soalan yang kami cuba ajukan kepada murid-murid, sejumlah 10 orang murid. Antaranya soalan, bolehkah saya tahu tahap pengetahuan anda terhadap fungsi tanwin dan nun mati? Jawapan yang kami dapat, tidak tahu fungsi tanwin dan nun sakinah. Itu yang ditanyakan. Rata-rata antara 100 yang murid menjawab adalah 10 orang, iaitu 1 orang. Manakala apakah nama hukum asas tajwid yang 5? Ini jawapannya, tidak ingat nama-nama hukum tajwid asas yang 5. Ini antara 3 orang yang menjawab. Kenapa kamu tidak menjawab soalan tajwid dengan tepat? Jawapan mereka, tidak mahir menentukan kumpulan huruf-huruf hijaiyah dengan 5 asas hukum tajwid. Ini ada 2 orang yang jawab. Nyatakan perbezaan antara 2 contoh bacaan dengun dan yang tidak dengun. Jawapan yang mereka jawab keliru. Hukum tajwid yang dibaca dengun, yang tidak perlu dibaca dengun. Ini antara 4 orang yang jawab. Hasil seterusnya, daripada penilaian kami melakukan ujian yang pertama, iaitu bacaan tilawah Al-Quran dengan menggunakan surah Al-Falaq untuk mengesang ifah hakiki dan izhar hakiki, surah Al-Humazah, dan untuk mengesang idgham dan iqlab. Antara nama-nama yang telah kami paparkan, ini antara nama yang sampel ataupun 10 orang murid yang kami pilih. Kami menggunakan sistem rubrik yang mana seperti yang kita paparkan di skrin. Rubrik menggunakan satu kaedah-kaedah yang tertentu untuk menilai pemarkahan dan penilaian mereka. Yang pertama, kita menggunakan sebutan huruf izhar hakiki. Mana murid yang cuba menjawab bacaan tidak menepati sebutan izhar hakiki yang betul, maka nilai markah akan kami berikan. Untuk yang kedua, sebutan huruf ifah hakiki, bacaan menepati sebutan ifah hakiki yang betul. Dan yang ketiga, kadar bacaan dengun ifah hakiki, kadar bacaan dengun ifah hakiki tidak menepati yang sepatutnya, ataupun keadaan bacaan dengun ifah hakiki menepati kadar 2 harakat yang betul. Seterusnya, penilaian sebutan huruf idgham dengan dengun. Bacaan tidak menepati sebutan idgham dengan dengun yang betul. Bacaan menepati sebutan idgham dengan dengun yang betul. Yang kelima, kadar bacaan dengun idgham, iaitu sebutan idgham. Bacaan idgham dengan dengun tidak menepati kadar yang sepatutnya. Penilaiannya, bacaan idgham dengan dengun menepati kadar 2 harakat yang betul.
Yang keenam, sebutan huruf idgham tanpa dengun. Bacaan tidak menepati idgham tanpa dengun yang betul. Bacaan menepati sebutan idgham tanpa dengun yang betul. Dan yang seterusnya, 7, 8, ke 9, inilah penilaian yang kami jalankan. Tata cara analisis data, pengkaji mendapatkan markah purata antara ujian pra dan ujian pasca. Bagi ujian pra dan ujian kesemua sampel seramai 10 orang telah terlibat dalam ujian lisan. Bagi kedua-dua ujian ini dilakukan sebanyak 2 kali, iaitu sebelum dan selepas tindakan rawatan diambil. Soalan untuk ujian pra dan ujian pas adalah sama. Segala dapatan yang dikumpul dikategorikan mengikut bahagian dapatan sebelum tindakan dan selepas tindakan. Data yang dikumpul akan dianalisis menggunakan kaedah analisis kuantitatif mudah dan peratus. Pengkaji juga akan melakukan perbandingan min bagi kedua-dua ujian pra dan ujian pasca. Pengkaji tidak menggunakan sebarang alat pengolahan data seperti SPSS dan ATLAS, TI dan sebagainya. Seterusnya kami serahkan kepada sahabat saya untuk meneruskan. Okay, bismillah. Kita teruskan kepada pelaksanaan tindakan yang dicadangkan. Jadi di sini kami akan memberikan 4 strategi dari sudut pemahaman, pengkategorian, pembahagian dan pengaplikasian. Cuba kita lihat kepada strategi yang pertama. Next. Next. Strategi pertama, pemahaman. Next. Pengkaji menerangkan kepada pelajar di papan putih mengenai tanwin dan nun mati. Tanwin adalah harakat pada tulisan Arab yang bertempat di akhir isim, iaitu kata nama. Kelihatan apabila dibaca secara wasal, yakni sambung, dan hilang jika ditulis atau dibaca waqaf, yakni berhenti. Ianya terbahagi kepada 3 bentuk, iaitu tanwin baris 2 di atas, dinamakan fathatain dalam bahasa Arab, tanwin baris 2 di bawah, kasratain, dan tanwin baris 2 di depan, dhammatain. Ahmad Fitri Mak Yusuf 2017. Dan nun sakinah dan atau nun mati merupakan huruf yang tidak berbaris atau berbaris mati dan tidak dibunyikan kecuali diawali dengan huruf lain, seperti yang disebut oleh Muhammad Abu Al-Khair 2002. Next. Menurut Abu Hasan Basri Abdullah 2021, nama huruf-huruf tanwin dan nun mati mempunyai 5 jenis, iaitu izhar halqi, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, ikhfa hakiki dan iqlab. Sebagaimana dalam gambar pembahagian daripada nun mati dan tanwin, maka terhasillah 5 hukum tajwid. Next. Strategi yang kedua, pengkategorian. Next. Seawal pengkaji membuat perbincangan bersama murid, pengkaji meminta murid menyebut 30 huruf hijaiyah yang pada asalnya memiliki 30 huruf. Tetapi kali ini hanya 29 huruf hijaiyah yang digunakan untuk tajwid. Pengkaji memilih 29 huruf hijaiyah kerana ini adalah berdasarkan kepada kajian Muhammad Iqbal Kilwa 2019 yang menukilkan bahawa ulama bahasa berselisih pendapat tentang jumlah huruf hijaiyah. Ada yang berpendapat bahawa huruf hijaiyah berjumlah 28 huruf dan ada yang mengatakan bahawa jumlah huruf hijaiyah berjumlah 29 huruf. Sementara jumlah huruf hijaiyah di negara-negara Asia Tenggara lebih banyak dari yang ada di Arab. Jika pada pandangan yang menetapkan huruf hijaiyah sebanyak 28, maka di Asia Tenggara menjadi 29 huruf. Dan jika pada pandangan yang menetapkan huruf hijaiyah sebanyak 29, maka di Asia Tenggara sebanyak 30 huruf. Penambahan itu berlaku pada huruf lam dan alif. Ini disebabkan bentuk yang sangat berbeza saat tulisan huruf lam bersambung dengan huruf alif. Kita panggil sebagai lam alif. Next. Dalam pertemuan pengajaran dan pembelajaran kali ini, murid akan menyalin nama-nama hukum asas tajwid serta huruf-huruf yang berada dalam kumpulan tajwid tersebut, bermula dengan bilangan huruf paling sedikit hingga bilangan huruf yang paling banyak. Berikut contoh salinan murid yang telah mempelajari hukum 5 asas tajwid dan huruf-huruf kumpulannya. Sebagaimana dalam gambar, begitulah yang disalin dan yang diketahui oleh pelajar. Next. Strategi yang ketiga,
pembahagian. Setelah pelajar memahami dan pandai untuk mengkategorikan, pengkaji menggunakan telefon bimbit yang mana alat ini mengandungi rakaman ayat-ayat Al-Quran dari surah-surah lazim kepada murid secara rawak. Surah lazim, surah-surah pendek. Pengkaji meminta kepada murid mengikut bacaan ayat-ayat tersebut secara perlahan-lahan. Seterusnya, pengkaji cuba berbincang dengan murid tentang 5 hukum tajwid yang boleh dikesan dari bacaan ayat-ayat Al-Quran tadi. Dalam perbincangan tersebut, pengkaji menjelaskan kaedah bacaan yang perlu dilakukan dengan tepat, iaitu bacaan dengung dan tidak dengung. Pengkaji menggunakan contoh bacaan tajwid yang telah dibaca dengung dan bacaan tajwid yang tidak dibaca dengung. Jadi di sini dapatlah dikatakan pengkaji menggunakan at-tariqah al-muhkamah, yakni bermaksud sistem mengikut atau meniru secara langsung apa yang disebut oleh guru. Next. Dalam 5 hukum asas tajwid ini, murid wajib memahami dan mengenal pembahagian hukum izhar halqi dan idgham bila gunnah. Kedua-dua hukum tajwid ini tidak dibaca dengung, tetapi dibaca jelas atau nyata. Sementara hukum idgham bi gunnah, ikhfa hakiki dan iqlab perlu dibaca dengung. Sebagaimana dalam gambar, ada turutan-turutan dia, yang mana ada dengung, tidak dengung, dengung, tidak dengung, mengikut kepada hukum tajwid tersebut. Jadi seterusnya, kepada pembentang seterusnya. Baik, saya teruskan kepada pengaplikasian teknik Give Me Peace, iaitu yang pertama, apabila pelajar telah mempelajari strategi 1 hingga 3, maka pengkaji memperkenalkan strategi 4, yakni penggunaan sistem jari melalui jari tangan kanan sahaja. Penggunaan jari tangan kanan adalah bergantung kepada gabungan teori pembelajaran kognitif, behaviorist dan kaedah pembelajaran mnemonik. Dalam kaedah pembelajaran mnemonik, bentuk pengajaran yang digunakan adalah formula, perkataan atau visual. Baik, untuk okey, di sini 29 huruf hijaiyah dibahagikan mengikut jari dan penentuan huruf hijaiyah bersama jari ini adalah berdasarkan kreativiti pengkaji. Okey, next. Baik, ini adalah jadual yang mana terdapat nama jari, nama hukum, huruf, bacaan. Ini adalah susunannya. Okey, baik. Next. Okey, berikut dipaparkan susunan maklumat pada jari tangan kanan, yakni yang ada 5, di mana nama hukum dan nun mati, taburan huruf, contoh ayat dalam Al-Quran, bacaan dengung dan tidak dengung, dan akhir sekali simbol Give Me Peace. Okey, next. Baik. Untuk yang pertama adalah nama-nama hukum, iaitu 5 hukum tanwin dan nun mati, yang mana ini adalah nama hukum diletakkan pada ibu jari, pada jari telunjuk, pada jari hantu, pada jari kelingking dan jari manis. Ini adalah susunannya. Okey, next. Ini adalah taburan 5 hukum tanwin dan nun mati, iaitu huruf ba bagi mewakili jari, setiap jari dan setiap huruf diwakili. Masing-masing diwakililah. Maka pelajar mesti ingat apa yang terkandung di dalamnya. Okey, next. Ini adalah contoh ayat yang mana bacaan-bacaan ayat Al-Quran dikategorikan bagi setiap jari. Okey, next. Ini adalah bacaan dengung, iaitu dikategorikan juga mengikut jari. Bacaan dengung dan tidak dengung. Okey, baik. Next. Dan akhir sekali, ini adalah simbol, yang mana simbol ini diperkenalkan oleh pengkaji apabila pelajar merapatkan ataupun pengkaji merapatkan jari tersebut, iaitu 3 jari, jari hantu, jari telunjuk,
Dan jari ibu jari manis dan jari kelingking akan dirapatkan. Itu menandakan bahawa huruf yang bacaan dengung, tidak dengung dan sebagainya. Apabila dinaikkan jari, itu adalah menandakan bahawa perbezaan sama ada dengung atau tidak dengung. Baik, next. Ini adalah penilaian ujian pasca. Okay, next. Baik, selepas pengkaji melakukan intervensi tersebut, maka ujian yang sama dilakukan menggunakan daripada ujian pra tadilah. Maka yang berlaku perubahannya adalah dari segi markah, yakni terdapat beberapa orang yang mendapat markah yang tinggi. Bagi pelajar yang mendapat 9 markah ada 4 orang, dan begitu juga pelajar yang mendapat 8 dan 7 markah. Ini adalah peningkatan yang berlaku. Baik, next. Ini adalah jadual pelaksanaan dan anggaran perbelanjaan. Okay, next. Ini adalah cartakan yang mana kami melakukan tugasan ini mengikut yang dijadualkan. Dan anggaran perbelanjaan untuk kajian ini adalah sebanyak RM0. Okay, next. Ini adalah rujukan kami. Setakat ini adalah rujukan kami yang digunakan. Okay, next. Okay, sekian. Terima kasih.